السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي اصطفى بعض عباده بسلوك طريقة المقربين ونور قلبه بنور الإيمان واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. قال الله تعالى في الكتاب العزيز وهو أصدق القائل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Yang dikasihi Tuan Pengerusi, sahabat saya Ustaz Hafizuddin, Tuan Imam PJK Masjid, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita manjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipilih oleh Allah Taala, kurnia limpah kurnianya, masuk dalam senarai hadis yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzura ila untaqaillahi minan nar falyanzur ila al-muta'allimin wal mustami'in al-hadisah. Barang siapa yang ingin suka melihat wajah-wajah manusia yang akan dilepaskan daripada belenggu azab neraka di akhirat, sila lihat kepada orang yang suka mencari akan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan mendengar akan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan nur. Mudah-mudahan dengan pancaran nur ilmi kita sentiasa berada dalam taufik hidayah dan juga inayah, riayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan hidayah manusia akan selamat daripada bahaya kekufuran. Dengan inayah manusia akan lepas daripada dosa besar dan kecil. Dan dengan riayah qalbi insan dikawal sentiasa bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Bil hidayah mahfuzun 'anil kufri wa syirk, wa bil inayah mahfuzun 'anil kaba'ir wa saghair, wa bi ri'ayah mahfuzun 'anil ghafalat wal khatarat. Dengan adanya hidayah, maka insan tadi diberikan pemeliharaan, diberikan oleh Allah Ta'ala selamat daripada kekufuran dan kesyirikan. Dan dengan inayah pemeliharaan Allah, insan terpelihara dari dosa besar dan kecil. Dan kemuncaknya riayah, dapat terpeliharanya hati kita daripada bahaya yang amat besar, ialah al-ghafalat, ialah kelalaian. Sebab orang yang lalai, dia tidak diizinkan masuk Masjidil Hadrah. Sebagaimana kita tidak diizinkan masuk duduk sekadar i'tikaf dalam masjid yang mulia apabila kita berjunub dan berhadas besar. Itu hadas zahir. Adapun hadas batin, iaitulah disebut oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, kaifa an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Macam mana kamu nak masuk ke hadratillah Ta'ala sedangkan kamu masih lagi belum bersuci daripada janabah, kelalaian. Diserupa dan ditasbihkan kelalaian dengan orang yang berjunub. Wajah syabah dia itulah imtina', dia tersekat, tidak akan dapat duduk dalam hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana orang tidak diizinkan dia berhadas besar duduk di dalam masjid.
hanya dia boleh lalu saja. Au abirus sabil, dia boleh masuk pintu kanan, keluar pintu kiri. Nak duduk tak diizin oleh Allah Ta'ala. Begitulah qalbi. Insan tidak dapat duduk hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila ia dikotori dengan kelalaian. Sebab tu kita hendaklah sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana petikan ayat yang pertama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentamsilkan sebagai memberi pengajaran dan mengetuk pintu hati insan. Masalul ladzina takhazu min dunillahi awliya, permisalan dan perumpamaan. Umpama Tuhan misalkan orang yang mengambil selain dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai tempat bersandar. Maka persamaan atau banding sama kamasalil ankabut, sebagaimana labah-labah ittakhazat baitah, yang membuat sarang dia untuk berlindung daripada panas hujan. Tapi apa yang berlaku sebaliknya, bila hujan dia basah, bila panas dia tidak dapat mengelak daripada kepanasan tersebut. Itu satu daripada perumpamaan yang tajam, ya, yang telah misalkan ittakhazat baitah. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan wa inna awhanal buyut, serapuh-rapuh rumah, la baitul ankabut, ialah sarang labah-labah. Ini satu sindiran yang tajam daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya insan mengenal akan dirinya. Insan mengenal siapa dirinya dan siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan supaya ia sedar dari mana dia datang dan di mana ia sekarang dan ke mana ia nak pergi selepas ini. Tiga persoalan yang besar. Kita datang dari dia dan berada sekarang dengan dia dan kembali kepada dia. Minallah billah ilallah. Maka kalau kita lari daripada garisan ini, manusia itu akan terjerumus ke lembah yang amat bahaya, iaitu menjadi golongan ghafilin yang lalai, yang akan jadi mangsa kepada musuh yang amat nyata kepada kita, ialah an-nafs, nafsu itu sendiri. Jadi oleh kerana itu, menjaga dan memantau perkembangan qalbi yang banyak disebut dalam Al-Quran, lapas-lapas qalb, fi qulubihim marad, dalam hati mereka itu ada penyakit. Tuhan kata, bermakna Tuhan suruh kita berawas, jangan kita disinggahi dan dibiarkan terkena penyakit yang amat besar ini. Dan itulah ayat-ayat yang lain banyak Allah Ta'ala sebut, sehingga untuk mengawal diri kita sebagai pemimpin. Selalu kita baca dalam suratul Kahfi, Allah Ta'ala sebut, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wala tuti', kamu jangan taat, jangan berikan kesetiaan kepada siapa? Man aghfalna qalbahu an zikrina, mereka yang kami lalaikan hati mereka. Mana syarat kepimpinan yang besar ialah qalb, hati mesti dijaga. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikut akan selera nafsu. Dan yang ketiga, wa kana amruhu furuta, dan tindakan dia melampaui batas Allah. Kalau kita pusing ayat ini, kenapa manusia melampaui batas-batas Allah? Yang disuruh gagal dilaksanakan, yang dilarang
menjadi kesedapan amalan dia adalah berpunca daripada mereka mengikut akan nafsu. Dan kenapa manusia terbenam, terikat dengan nafsu, tidak boleh lepas, sedangkan khuruju minan nafs hiya ni'matul uzma fa innahu hijabun bainaka wa bainallah. Sesungguhnya keluar daripada nafsu itu ialah satu nikmat yang paling besar, sebab dia merupakan hijab dinding kita dengan Tuhan. Berpunca daripada adam zikr, ketiadaan mengingati Allah. Bila hati disuntik dengan nur zikr, dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, maka hati insan itu akan jadi bersih. Dan kebersihan qalbi insan inilah membawa perjalanan ia menjadi baik. Sekurang-kurang dia berjaya memimpin dirinya sendiri. Manusia akan gagal memimpin dirinya sendiri untuk menuju kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Ta'ala arahkan dalam Al-Quran, fafirru ilallah, berjalanlah kamu menuju ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan gagal bila mana dia lalai dalam memerhatikan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu, menyucikan dalaman kita adalah merupakan perkara yang amat besar dalam perjalanan kita mencari satu mutiara yang amat besar dalam kehidupan insan. Benda yang paling besar, paling bernilai, paling berharga dalam hidup insan ialah apa? Mardatillah, keridaan Allah. Wa ridwanum minallahi akbar. Rida dari Allah itu yang paling besar. Tidak ada makna kalau manusia satu dunia reda dengan kita, setuju dengan kita, kasih kepada kita, Allah Ta'ala tak terima kita, maka tempat dia neraka Jahannam. Dan tidak mengapa kalau manusia semua satu dunia tidak menyetujuinya, manusia tidak reda dengan dia, tapi ia mendapat keredaan Allah, maka tempat ialah Al-Jannah, syurga. Apa itu syurga, tuan-tuan yang dikasihi sekalian? Apa itu neraka yang suruh kita mengelak diri daripada dia? Disebut dalam hadis sahih daripada Nabi SAW, riwayatul Muslim, yu'ta bi asyaddin nas, yu'ta bi an'amin nas min ahlin nari, fayusbahu sabratan fin nari fayuqalu lahu hal marra bika shiddatun qad, qala la wallahi la. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san min ahli jannah wa yusbahu sabratan fil jannah fayuqalu lahu hal marra bika shiddatun qad, qala wallahi la, atau kama qala. Besok Allah Ta'ala gambarkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dibawa datang dua kumpulan manusia. Yang pertama dibawa datang ialah orang yang paling kaya daripada zaman Nabi Adam AS sampai kiamat, dialah paling kaya, bi an'amin nas, manusia yang paling hebat kaya ni. Tapi malangnya dia tersilap, tidak mengawal kedudukan dia sehingga dia terperangkap dengan nafsu, akhirnya disenaraikan min ahli nar, daripada ahli neraka. Maka Allah Ta'ala tunjukkan dia sedikit, kalau kita ganggang sikit dekat saja supaya dia dapat sentuhan neraka, dia kena sedikit bahan neraka saja, lalu ditanya oleh Allah Ta'ala, hal marra bika na'imun qad, wahai hamba-Ku, adakah sebelum ini kamu pernah merasakan barang sedikit nikmat? Dijawab, wallahi la, demi Allah saya tak pernah merasa sedikit pun nikmat. Maknanya dengan memandang saja neraka terpandang, tuan-tuan, nikmat orang yang paling hebat dunia hilang. Bermakna apa? Azab sebenar ialah di sana. Kemudian dibawa datang sebaliknya, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san, orang yang paling susah daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, dia lah paling susah, tapi alhamdulillah dia sabar, dia reda,
dengan qada Allah dan dia tetap menyenaraikan diri sebagai hamba Allah Ta'ala, akhirnya diterima min ahli jannah, dia senarai ahli syurga. Bila dia bawa datang nikmat sikit saja ditunjukkan syurga, lalu ditanya hal marra bika syiddatun qad, wahai hambaku, pernah tak sebelum ini kamu merasakan sebarang penderitaan, kesusahan? Dia jawab apa? Wallahi la, demi Allah saya tak pernah susah, padahal dia orang paling susah. Memberi faham kepada kita nikmat sebenar adalah di sana, azab penderitaan sebenar adalah di sana. Sebab tu apa sahaja benda yang kita nak buat di dunia ini, kita letakkan dengan mizanul maut. Contoh nak keluar rumah, nak buat kerja program apa, letakkan maut di depan. Kalau sedang kita lakukan urusan ini, ajal sampai, adakah sedap di sana atau tidak? Iza aradta an taf'ala amra fatadabbar 'aqibat, fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Apabila kamu nak melakukan satu tindakan kerja buat kita, maka oleh kerana hendaklah kamu fatadabbar, semak betul-betul, perhati molek, kata Rasulullah SAW, pimpinan agung kita sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya benda itu baik, bermakna ketika kita dihisab di mahsyar besok, selamat, pam diteruskan lagi kata. Wa in kana syarra, dan sebaliknya kalau sebaliknya tak elok, pantai, sila stop. Itu hadis yang jami', ringkas, padat, padu. Apa saja kita nak melihat, nak mendengar, nak mengucapkan kenyataan, nak bertindak, kita letakkan depan kita mizanul maut. Batulan syair ulama dia kata syammir wala tazar zakiral mauti panisyanuhu dalalun mubin. Sing-sing tangan baju kamu, ini kinayah untuk mengerjakan perintah Allah yang sangat hebat ujiannya, ya. Sebagai ini ialah ingatkan kematian. Wala tazar zakiral mauti panisyanuhu dalalun mubin. Lupakan mati sesat yang cukup terang. Kesesatan yang menimpa jiwa insan berpunca mereka lupakan kematian. Sebab tu apa sahaja perkara kita kenalah letakkan mizanul maut, neraca kematian di hadapan kita. Sebab al-maut yaji'u bainan nafasain. Maut dia datang antara dua nafas. Ada orang sedut tak boleh lepas, ada orang lepas nafas tak boleh sedut, sak dia tangkap. Dan di sini lain penentuan disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, al-ibrah bil khawatim. Kiraan manusia sama ada al-jannah atau sebaliknya, syurga atau sebaliknya, dikira di mana? Di penghujung umur. Kita tak sama dengan kerja kerajaan, tuan-tuan ni. Kerja kerajaan bila dah tua, kerajaan pun pencen, kita buat menyemak air. Mata dah gabun, telinga pun dah sebu, kerja lembab, pencen lah ganti orang lain. Ya, makna begitu. Adapun akhirat tidak. Akhirat makin dekat dengan kematian, peningkatan amal kita kena lebih kuat, kena lebih, sebab itu lain penamat. Bandingkan sama kalau kita lomba lari 3 pusingan. Pusingan pertama laju tu tak kira lagi, dan 2 pun tak kira lagi, last tu. Round pertama 20, round kedua 40, dari penamat round ketiga 60. Itu umur Ghalib Rasulullah SAW 63 tahun. Bermakna kalau umur kita dah 40 ke atas, badan kita pun dah berbau tanah orang bagi. Ya, maka kena banyak-banyak membuat peningkatan amal saleh. Sebab kita nak pergi sana, tuan-tuan, bukan sebarangan. Kita duduk di dunia yang sementara ini. Kita nak menikmati sedikit kelegaan. Masya Allah. Kadang-kadang botak kepala. Kita memeras tenaga kita tadi nak dapat kerehatan, kenikmatan hidup sekadar 70 tahun, 80 tahun. Masuk 80-90 kita pun dah rasa nak balik, kan. Kalau jumpa kawan macam sihat, kamu tanya sihat. Sebab apa? Takut tak sihat nak jalan, ya, dan tak ada siapa boleh tongkat langit maknanya. Jadi makna bila dekat-dekat, sedangkan Rasulullah menyatakan al-ibra bil khawatim, kiraan umur tu di ujung. Makna kalau lain dekat, maka kita kena lagi speed amal. Contoh, kalau sebulan sekali tuan-tuan khatam Quran, maka kena ubah buat 2 kali, contohnya lah, dan begitu yang lain. Sebab apa? Saat ujung itulah saat penentuan. Betul, dalam hadis disebutkan ada 4 golongan manusia.
Yang pertama, awal ni cantik sehingga akhir pun cantik. Alhamdulillah, Allahumma ja'alna minhum. Yang kedua, awal ni rosak, akhir pun rosak. Awal kafir, mati pun sedemikian. Yang ketiga, awal ni cantik, ujungnya Masya Allah sebalik wal ayazabillah. Dan ada yang awalnya teruk tapi akhirnya cantik. Ya, maka empat golongan ini sentiasa berlaku. Oleh kerana itu, sebab apa berlaku permusingan? Sebab qalbi. Al-qalb la yusamma al-qalb illa bitaqallub. Hati manusia ini tidak dinamakan hati melainkan dia cepat berbalik. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali menyatakan balikkan qalbi insan lebih laju daripada didihan air. Kita jerang air kan, bila dia mendidih tu laju kan, laju. Dah hati kamu lagi laju, kata Imam Ghazali. Ya, kejap gitu, kejap gini, kejap sedap, kejap malah buat ibadat, kejap kejap terang, kejap gelap, macam-macam. Dia berpusing tu. Sebab tu memantau, kalau mengikut mazhab ya Taus, Imam Taus, wajib kita baca qabla salam. Sebelum salam tu apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wajib baca, tapi mazhab kita Syafi'i sunat dia baca. Sebab dia memandang besar tu. Ya qalbi insan. Kadang-kadang tengah sedap buat ibadat rasa tiba-tiba dia terbalik. Ya, kita bertemanjat, dia ni dah berubah. Hebat dulu, sekarang dah lain. Dan ada kali kita terbalik juga, dia ni dulu orang kampung panggil Dajjal. Sekarang Masya Allah, hebat kedudukan dia. Pun jadi begitu. Jadi oleh kerana itu, kita naklah sentiasa memantau perkembangan qalb hati kita. Ya, supaya setiap saat dia jangan lain lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap saat kita menerima madad, bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mana tak adil kalau kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap nafas kita sedut, kita embus, itu nikmat daripada Taala. Maka hendaklah kita ingat akan Tuhan. La yatimmun na'im illa bi ru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat melainkan memandang akan pemberi nikmat. Dan naik nafas kita ingat Allah. Turun nafas kita pun Allah. Payah tuan-tuan, tak payah. Mulut latup kita payah dalam jalan ni. Allah, 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 mudah-mudahan Tuhan bukakan qalbi kita semakin terang dan semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini kita sebut sedikit huraian yang dibawa oleh ulama muktabar kita, iaitulah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Ya, beberapa huraian yang dibuat untuk kita muhasabah. Mudah-mudahan kita mendapat sinaran nur, cahaya iman, makrifat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrah, dia menyebut dalam tasnif yang masyhur, dia menyatakan, inni alimtu yaqinan anna sufiyah humus salikuna li tariqillahi khassatan wa anna siyaratahum ahsanus sayr wa tariqahum aswabut turuq wa akhlaqahum aswabul akhlaq bal law jumi'u aqlul uqala'i wa hikmatul hukama wa ilmul waqifina 'ala al-asrari syar' minal ulama'i la yughayyiruna syai'an min siratihim wa akhlaqihim wa yubaddilunahu bima huwa khairun minhu lam yajidu lahu tabdila fa inna jami'al harakatihim bi zahirihim wa batihim muqtabisatun fi mushkatin nubuwah wa laysa wara'an nubuwah nurun nurun yastaba'u bihi. Artinya bahwasanya aku ketahui dengan ilmu yang yakin bahwasanya ahli sufi atau dipanggil golongan arifin
Iaitulah mereka yang tertentu menjalani tariqah atau jalan yang menyampaikan kepada ma'rifat akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar ma'rifah. Betul ulama menyebut inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma' laha ma musilah wa tariqa syari'atun kasafinatin wa tariqatun summa haqiqatun durun walah. Disebut dalam Hidayatul Azkiya sekali daripada Ba'dul Arifin. Tuan-tuan buka dalam kitab I'anatul Talibin dan dalam kitab Fathul Mu'in yang asal, ya, matan itu belakang itu ada, ya, saya dalam kitab Hidayatul Azkiya, seorang daripada wali besar, ya, dia mengatakan inna tariq, semua jalan yang diikut daripada Nabi SAW, syariah dia ada syariat, wa tariqah dan dia ada tariqah, dan wal haqiqah dia ada hakikat. Apa makna syariat? Anta'budallah, bahawa kamu sembah akan Allah Ta'ala ay zahiratan pada zahir. Ini memerlukan kepada ilmu fiqh, ya, supaya kita berjalan cantik ikut sunnah yang zahir daripada Nabi SAW dengan hadis-hadis yang sahih. Kalau kita cukup kita berimamkan dengan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahawa Imam Syafi'i menyatakan iza sahal hadis fahuwa mazhabi wa iza ra'ayna sahibul bi yamshi 'alanna ma qabiltu. Bila hadis itu hadis sahih, maka itulah perjalananku. Dan kalau ada orang yang boleh berjalan taib, tiba-tiba perjalanan dia mukhalif li syar'i, menyalahi hadis sahih dan syar'i, itu aku tak terima, kata Imam Syafi'i. Yang kedua ialah at-tariqah. Apa makna at-tariqah? Antaqsudahu, bahawa kamu qasad dalam semua ibadat hanyalah Allah Ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, engkau saja yang aku qasad, redha engkau saja yang aku cari. Dan yang ketiganya hakikah. Apa hakikah? Ila antashhadahu, bahawa kamu duduk dalam maqamil musyahadah. Tuan-tuan, saya yakin dah banyak mengaji kitab-kitab dan berbagai guru-guru yang tuan-tuan talaki, khususnya dalam ilmu qalbi, ya, kitab-kitab Minhajul Abidin, bukan, ya, Sayyidul Salikin, Hikam dan seumpama. Maka semua perbahasan ini membincang satu tajuk yang besar, iaitu tasfiyatul qalb. Dan dalam kaedah fiqh dipanggil dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan diutamakan daripada menarik manfaat. Kita buat amal saleh, pahalanya besar, itu menarik manfaat. Kita mengawal daripada segala afatul qalb, penyakit dalam yang merosakkan amal. Mana lebih utama? Yang ini lebih utama. Dua-dua benda kena buat, tapi yang ini lebih utama. Sebab tu Hujatul Islam Al-Imam Ghazali menyatakan, kalau diberi pilih kepada kita dua perkara, yang pertama tinggal maksiat, yang kedua buat taat, maka kalau disuruh pilih, sedangkan dua-dua tu kena kita laksanakan, maka pilihlah yang pertama. Sebab tarkul ma'asih ra'sul ibadah, meninggalkan maksiat adalah merupakan kepala bagi ibadat. Kalau orang tak ada kepala, hukum adat dia mati. Maka dalam kerosakan yang paling besar di sini apa? Iaitu afatul qalb, penyakit dalaman. Penyakit dalaman. Yang ulama kira lebih kurang 800 dan disimpulkan 10 yang besar-besar. Ya, mana penyakit ini kalau ada dia amat bahaya, menyebabkan terputusnya kontak rohani kita dengan Allah, menyebabkan insan itu akan terjauh dari Tuhan, kalbi dia menjadi gelap, kemanisan ibadat akan hilang, dan banyak kecacatan ruhani yang tempat pilih Tuhan akan bermasalah. Sedangkan Allah Ta'ala menilik kalbi kita. Sebut dalam hadis yang sahih, inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila ma fi qalbikum. Allah Ta'ala tidak hanya tilik luaran kita, tapi tidak dalam. Apa maknanya? Penentuan segala amalan ialah di dalam. Buatlah ibadat hebat sebagaimana, alim sebagaimana kita ilmu pun, ya, kita berjuang agama bagaimana hebat sekalipun,
Kita infak harta banyak mana sekalipun, tiba-tiba dalam cacat semua ditolak oleh Allah Ta'ala. Dan ini disebut dalam hadis yang panjang. Ulama didatang soal akhirat, tuan-tuan ni, kemana kamu gunakan ilmu umur kamu? Dia menjawab dengan seronok, ya Allah, kami mencari ilmu hebat begini-gini berpuluh-puluh tahun misalnya, tak cukup luar negeri, dalam negara, luar negara pergi, balik kami sebarkan ilmu. Dengan begitu maknanya kerja keras siang malam, dia tenggelam dalam mana ilmu. Tuan kata kazab, bohong kau. Bang, kau minta ilmu kan kena aku. Qalbi kamu tu buat ilmu kan kena aku. Batu Nabi beri beberapa peringatan. Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw liyasifa wujuhan nas ilaih hal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menuntut ilmu Allah Ta'ala, tujuan dia liyumariya bihi sufaha, dia nak berbanggakan diri dengan orang di bawah dia, ya, aw liyasifa wujuhan nas ilaih, atau nak memalingkan muka manusia kepada dia. Besok aku dah alim besar tu, ramailah pengikut kan, ramai orang bertumpu kita sekali ceramah puluh-puluh ribu orang. Oh, Masya Allah, ada ingat tu, fal yatabawa maq'adahu minan nar, sediakan tempat duduk di dalam neraka Jahannam. Ya, hebat tuan-tuan ni. Dalam kehidupan kita 3 golongan hebat. Pertama, ulama, sebab sumber untuk kita mengambil hukum ahkam syariah. Tanpa ulama kita tak kenal Quran dan tak kenal hadis Nabi SAW. Walaupun disuruh kita berpegang Quran dan hadis, takkan kita nak pegang tangan sebelah, hadis tangan sebelah, sampai malaikat maut ambil. Mana kita kena memahami, dan tidak memahami melainkan orang yang diberikan otoriti adalah para ulama. Tapi bila hebat ulama, bila qalbi dia wasa habis. Dan golongan yang kedua ialah golongan mujahid, orang yang berjuang siang malam pagi petang, hebat memang dia aku. Dia ditanya oleh Allah sedemikian, jawab dia pun sama, kami berjuang. Tuan kata kazab, tak, bohong. Kau berjuang, kau berjuang di Islam bukan kerana aku, nak dapat nama, sebutan, glamour dan sebagainya. Malaikat bawa ke sana. Dan akhirnya gunakan as-sahak, orang yang hebat. Kalau pergi derma tuan-tuan, tak ada dia tulis cek dia 6 angka 7, kadang sampai 9 angka dia. Juta dia tuan. Kesemua ni hebat-hebat. Dan kesemua 3 golongan ini dijawab Ta'ala, kazabta, bohong kau tuan, dusta engkau. Dan ngerinya, golongan 3 golongan ini dimasukkan ke dalam neraka. Allah Ta'ala arah tumuskan muka dia ke bawah, ambil muka dia lingkup ke bawah, lelau dia kumban di dalam neraka. Kita ingat dah dulu satu peristiwa di Ta'bai, ya, ketika umat Islam diinyai oleh orang sebelah sana dalam bulan puasa. Dia longgok, oh, Masya Allah, bergempit-gempit dalam perak tu kan, mati dalam keadaan itu. Baru saiz badan kita dengan dia sama kan? Malaikat bukan saiz badan kita. Dia lelau tu tak tahulah macam mana kukuh, patut dibaling dalam neraka, wal'ayazabillah. Golongan hebat semua tu ulama, ya, kemudian golongan mujahid dan golongan as-sahab. 3 ni hebat ni. Tiba-tiba oleh kerana qalbi mereka wasak, habis. Ya, sebab qalbi kena jaga betul. Itu rahsia sebab apa dalam Quran sebut di 10. Jadi ringkas dia, bila kita mengaji, penyakit-penyakit dalaman ni banyak tuan-tuan ni, besar-besar. Yang pertama, mengumpat. Contohnya lain, kalau kita buka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak, dia meriwayatkan hadis ini daripada seorang gubernur yang dilantik Nabi ke Yaman, Sayyidina Muaz bin Jabal. Dia nak riwayatkan hadis ni, hampir dia menangis tak berhenti. Sebab 7 malaikat dijadikan sebelum jadikan langit, tiap-tiap pintu tu dijaga. Bila amal tu naik cantik, tiba-tiba pada hari itu dia mengumpat, semua amal ditolak. Langit yang kedua pula lepas, langit kedua sesat, amal kena dunia, pum, lepas. Langit ketiga bawa cantik, tiba-tiba ada apa, ujub, bum, lepas. Naik keempat ada takabur, pam, lepas. Naik kelima ada hasad, habis lepas. Dan semua ditendang balik, pukul kamu tu. Ya, yang atas sekali adalah ar-riya, habis. Bayangkan tuan-tuan, kalau ulama besar tu muhaddisin. Muhaddis apa dia? Syekh Abdullah Mubarak yang digelarkan sebagai Sultan Muhaddisin, Amirul Mukminin fil hadis, mempunyai sahibul karamah. Ya, menangis takut tuan-tuan dengan hadis. Jadi kesimpulan dia, kita wajib membersihkan. Jadi soalan dia macam mana nak bersih? Kita tak mau sifat takabur, tapi macam mana nak bersih? Kita nak buang ni, macam mana nak bersih? Kitab dah biasa baca, biasa dengar ceramah berbagai-bagai guru yang telah menerang kepada kita. Tindakan dia apa? Contoh, saya buat misal, takabur. Lawan dia apa? At-tawadhu.
Mana dapat tawaduk macam mana? At-tawaduk al-haqiqi makana nasyi'an min syuhudil azamatillah. Tawaduk yang hakiki dia tak akan berlaku, melainkan terbuka kalbi dia menghadap kebesaran Allah Ta'ala. Dia terbuka, dia menghadap kebesaran pun ditunduk dan ya. Saya selalu buat misal ya, kita ada 4-5 orang anak kan, kita keluar dengan isteri kita, siapa jadi tekong kat rumah? Yang sulunglah tuan-tuan. Ya, dibuli adik dia, sekel kepala gini-gini, tengah sedap diuli-uli, dia tak nampak bapak tercegat kat pintu berhati. Bila dia ternampak dia apa jadi? Berubah tak? Berubah kan, nampak dia senyap tu. Ya. Dalam pejabat dia tak tahu itu bos datang awal. Ya. Buat tengok dia tengah, dia buat kerja tu tak senonoh, dia punya staff ni dari bergurau main-main, bila dia ternampak bos apa jadi? Berubah tak? Berubah. Dia kuat. Bos. Daripada hoha terus sap. Itu panggil jazbah berlaku. Pap tak. Itulah kalbi manusia. Dia bila tak ada keperasanan dengan Allah Ta'ala, dia akan liar. Tapi bila injizat berlaku saja sentapan jazbah sap orang terik je, dia berubah. Ya. Maka perubahan ini yang kita nak cari adalah satu dipanggil tawajjuh kalbi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai satu obat yang besar disebut oleh ulama, ya. Famadamal abdu lam yushahid awsaf rabbih al-azimah la yumkin an yakhruja min awsafin nafsihi al-laimah khurujan kulliyan. Ni kaedah besar dan tonton balik buat satu ni cukup. Famadamal abdu, selama hamba itu tidak dibukakan musyahadah kalbi dia kepada Allah Ta'ala, la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi alim. Tidak mungkin dia boleh keluar daripada nafsu dia yang jahat sebagai keluar secara total. Mesti dia tawaduk tap ke Tuhan dia akan berubah. Kalau hati tidak dipaut menghadap ke hadrat Allah, dia akan pusing liar. Ya, jadi jalan untuk mendapat satu makam yang semestinya kita dapat, kalau tak dapat, rugi besar kita. Baca Ibn Atak sebut dalam munajat, ilahi mazal lazi wajada man faqadak wa man lazi faqada man wajadak laqad khaba man radiyah dunaka badalan. Ilahi wahai Tuhanku, mazal lazi wajad, apakah kehasilan yang didapat oleh insan selama umur dia dipinjamkan sementara 70 tahun, 80 tahun, tiba-tiba benda ni tak dapat. Maka syuhud atau musyahadah yang disebut dalam hadis sahih oleh Nabi SAW, anta budallah ka'annaka tarah, kamu mengabdikan dia betul seolah-olah kamu lihat. Ka'anna mana bukan lihat sungguh, mana perasaan macam mana kalau kita buat bos ada depan. So, tentu kerja dia akan jadi baik. Keperasanan kepada bos di depan dia akan mempengaruhi kerja kita akan jadi cantik. Tapi kalau dia tak perasan tadi apa jadi? Sebalik. Itu benda ni adalah satu suntikan kalbi. Ya, maknanya selama hamba itu tidak duduk dalam taraf itu akan bermasalah kalbi. Jadi cari jalan tu. Cari jalan untuk tuan-tuan terbuka. Ya. Sebab itu kata talabul syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Mencari akan mursyid yang kamil, yang boleh memimpin rohani kita untuk sampai kepada Ta'ala, itu menjadi kemestian, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Sedangkan Imam Ghazali bukan calang orang kan. Imam Ghazali senaraikan benda ini sebab berlaku pada diri dia sendiri, sebagaimana tuan-tuan dah masyhur cerita dia. Ya, Imam Ahmad adik dia sembahyang di belakang dia. Imam Ghazali ketika itu tengah membincang darah mutahayyirah. Dia perempuan tuan-tuan bila datang darah dia straight, dia langgar daripada 15 hari, maka dia akan bagi dua tu. Sama ada di mumayyizah atau muqtadah. Mumayyizah makna dia boleh beza darah dia. Ya, yang kuat dengan yang lemah. Yang kuat dia panggil haid, yang lemah dia panggil istihadah. Ya. Kalau maknanya dia tak boleh beza, maka dia panggil muqtadah. Dia cari adat bulan lepas macam ni haid dia 7 awal bulan apa pakaian tu, yang lain tu kan panjang bahasan ni lah. Masalah dia bila dia tak berlaku dua ni, darah tak boleh beza dan dia panggil nasiah, pelupa. Bulan depan macam mana susunan haid. Benda ini jadi
dengan ijtihad benda ni, darah dipanggil mutahayyirah masa waktu semayang. Jadi bila semayang Imam Al-Ghazali yang hafal 300,000 hadis dan semayang di depan, adik dia Imam Ahmad duduk belakang. Ya, tiba-tiba Imam Ahmad mufarakah. Jadi Imam Ghazali perasan anak murid beribu, tiba adik dia mufarakah. Dia rasa tak sedap kan, dan cerdik dia tak marah terus, dia jumpa ibu dia. Ya ibunda, kenapa adik tak ikut saya? Malulah saya kan, orang ramai ikut ni. Mak dia panggil, ya Ahmad, kenapa tak ikut abangmu semayang? Dia kata, ya ibunda, macam mana nak ikut? Belakang abang penuh dengan darah. Ya, belakang abang penuh dengan darah. Maknanya dia tengok tembus nan. Dia tengok tembus. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bin nurillah. Dalam hadis Nabi kata, takutlah kamu tenangan mukmin yang kamil, dia pandang dengan nur Allah Taala. Sat tembus. Batu dan Naqsyaband kalau buku Ukuf Kalbi tembus. Dia bawa Ukuf Kalbi, dia tembak A to Z oleh bayar nampak dia, tapi tak ada kerja nak tengok orang buat apa. Ya, benda yang paling baik kita tahu aja, terus kita dengan dia, apa dengan makhluk. Itu maksudnya. Ya, bila berlaku gitu Imam Ghazali kata, mana guru kamu? Dia kata kau tak mampu, dia tu. Akhirnya ya, tafsir iradat ta'ala dia dapatlah. Rupa guru dia seorang muhaddis, ulama hadis besar, tapi kedudukan dia orang tak perasan. Dia sebagai tukang jahit kasut tepi jalan. Syekh Abu Ali Al-Farmadi minal kutub. Allah. Bila Imam Ghazali berjumpa dia, minta benda ni, dia kata, aku nak ajar kamu apa? Ilmu kamu dah melaut dah. Kan? Dalam sana Imam Syafi'i pun ada wasit, ya, wajiz. Kita Imam Syafi'i ada tan hebat. Tapi satu aku pesan pada kamu. Ilmu kamu dah melaut, tapi kamu takkan sampai ke Tuhan. Takkan masuk dalam makam hebat, makam yang sangat hebat, kedudukan dengan Tuhan, musyahadah tak masuk. Selagi makhluk ada dalam dada kamu. Ya. Imanu mar' la yakunu mutakammila hatta yarana naskal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna sehingga dia tengok manusia macam dia tengok unta. Maksud tak ada rasa apa. Selagi makhluk ada dalam kalbi kamu, kamu takkan sampai Tuhan. Besok datang sini dekat kedai aku ni, tengah-tengah hari orang tengah ramai kan, buka jubah kamu. Ya, jubah kamu tu hebat, buka. Tinggal singlet gantung dia kalau gitu kan. Ambil air, siram depan orang ramai. Oh, macam mana kita nak ada kan? Orang mak besar tiba-tiba siram. Kalau Melaka panggil sebau muka. Sini panggil apa? Ya. Oh, tahun ni nak muka malu tu. Buat sampai akhirnya tak ada rasa apa kan. Dia tengok orang tak ada rasa apa. Dia pun bai'ahkan jalan tu 6 hari pun melambung jadi wali besar kan. Kedudukan Imam Syafi'i. Sedangkan ilmu dia melaut. Ya, nak usul ila Allah bukan sekadar ilmu, tapi kena riyadhah, kena berjalan. Bersihkan qalbi kita. Cari orang yang Rasulullah sebut, khiyarukum man zakarakum billahi ru'yatu wa zadakum fil ilmi mantiku. Orang yang terpilih di kalangan kamu siapa? Orang yang bila kamu lihat wajah dia aja hati kamu sak ke Tuhan. Dan menambahkan ilmu kamu oleh mantik. Dia kalau keluar mulut dia tak ada lain. Qala Allah, qala Rasul. Ya, yang kita jumpa ada 2-3 orang. Al-alim mu'alamatun, Syekh guru kita Sayyidi Abdul Rashid radhiyallahu anhu, alim 35 ilmu dan 4 mazhab. Jadi kalau kita tengok dia top qarin dalam alintan. Ini dipanggil rabitah. Dalam tarikat Naqsyaband dia dipanggil rabitah. Ya. Rabitah mana pertambatan kita. Kita tengok dia hati kita ke Tuhan. Ya. Kalau kita tak tengok, kita tanya projek macam ada masuk. Ada lain kan. Sebab kita tak masuk lain. Kita nak tengok je dia hati kita kat Tuhan. Atau orang ni cari intan ni. Tonton cari, bangun malam-malam munajat, minta tak nak jumpa ke. Jangan tanya saya tak tahu. Ya, malam-malam minta. Ada seorang wali besar kan dia minta, dia habis PhD Mesir dan tesis dia mesti pakai. Dia balik, dia bawa dia, aku tak reda dengan kau selagi kau tak dapat mursyid membimbing kau ke Tuhan. Dia sebulan 40 hari dia tak tidur malam kan. Dia munajat minta jumpa kan. Akhirnya dapat. Dia tidur dia mimpi, dia tengah bawa kereta kan, tiba-tiba macam tsunami berlaku. Jam tak boleh jalan. Mana nak pergi tak tahu kan. Dia pun dongak tengok ada tali lagi langit turun. Dia pun pegang tali tu, dia tengok, Masya Allah, Syekh ni dia pun terus jumpa Syekh tu. Syekh tu kata, kau dah mimpi baru kau nak datang. Aku dah tunggu kau lama. Kau dapat mimpi kau nak datang. Dia pun baik, Alhamdulillah lah. Atau mana carilah tu ni, guru, mursyid internet.
Tapi nak dapat dia macam Lailatul Qadar lah. Ada, tapi payah. Tuan-tuan cari. Minta. Bangun malam-malam minta. Man talabal mudah sahiran layali. Siapa menuntut ketinggian di sisi Allah, hendaklah dia berjaga malam. Ya, jadi oleh kerana itu kita minta mudah-mudahan sebelum kita menghembuskan nafas akhir dibuka futuhat, pembukaan makrifat yang sebenar oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sebab kalau tak dapat rugi. Ya, apa kata ilahi man wajada madzal ladzi wajada man faqada. Apa kehasilan hidup kalau tak dapat benda ni? Sebaliknya wa man ladzi faqada man wajada. Apa kerugian kalau orang ada ini benda? Futuhat daripada Allah Ta'ala dia dapat. Maka laqad khaba man radiya dunaka badalan. Rugi serugi-rugi orang yang menukar makhluk dengan Tuhan. Dia kenal makhluk, dia tak kenal Tuhan. Dia beradab pada makhluk, dia tidak bertawajuh qalbi kepada Ta'ala. Ini khabar rugi serugi-rugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dan pancaran nur dia dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW dan para ahli bait dan masyayikh insyaallah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafana fa inna khaira kullahu bi yadik wa anta bil a'raf. Allahumma haqqiqna bi haqqil ahli qalbi waslubna ya Allah masalikal ajin jazz. Allahumma ja'alna anta jalud anil وجزء قلوبنا عن النظر وسكن إليها حتى ينكشف لنا أنوار المراقبة والمشاهدة بجاه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكرام وصلى الله والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا كريم الله كريم.